Lepas tu, hantar ke mana Raja? Raja Petra. Email. Dekat Raja Petra kat Manchester. Kat London sana. Jadi senang jawab. Dah hantar Raja belum? Dah hantar dah. Tapi tak bagi tahu lah Raja Petra. Bukan Raja. Bukan Raja kita. Raja Petra. Maka Raja Petra pun dengan secara resminya, dia akan buat live nanti. Dia akan beritahu, Beta telah pun terima memorandum daripada Cikgu Bat. Raja Petra akan buat live nanti lah. Selalu tunggu lah live dia. Kan? Raja Petra akan buat live. Dia kata dia dah terima dah memorandum. Kan? Saya baru terima melalui email semalam, dia kata. Dia pun dia akan tunjuklah email tu kan. Saya dah terima. Biasalah Raja Petra style dia. Ni saya dah terima dah memorandum. Orang hantar kepada Raja Petra. Saya dah terima dah memorandum ni daripada Cikgu Bat. Ni memorandum dah. Tapi ini acah-acah aja. Macam dia buat dululah. Kan? Macam dia tunjuk SD 20 orang tu. Kan? Saya dah tunjuk SD 20 orang. Tengok ni saudara-saudara. Kan? Lepas tu 3 hari lepas tu, dia kata, saudara-saudara, dulu saya ada tunjuk SD ni 20 orang. Tapi itu acah-acah aja. Mana on ya Allah. Kalau aku lah kan, aku hantuk kepala aku kat dinding lah. Apa tu? Tapi ada wala on masih lagi masih istiqamah. Bersabar. Pegang dada masing wala on ni kan. Pakcik-pakcik yang lebih-lebih pas punya tu. Sabar, tak apa. Sabar tu iman. As-sabru minal iman. Sabar sebab iman. Itu kan sabar, pakcik. Itu bodoh. Betul, sabar separuh iman. Tapi bodoh bukan sebahagian daripada iman, pakcik. Tahu beza. Yang separuh iman tu sabar. Tapi bodoh bukan separuh daripada iman. Bodoh ni, kejahilan ni, dia menghampiri kekufuran. Islam pun tak bagi kita bodoh. Sebab bodoh menghampiri kekufuran. Ini agama aja. Bukannya bodoh itu sebahagian daripada iman. Ini kali kedua ni kejap lagi. Saudara tunggulah. Satu malam, 2 malam ni. Raja Petra akan buat live. Dia akan tunjuk. Ini memorandum di istana semalam. Cikgu Bat hantar kepada saya, Raja Petra. Saya pun dah terima. Tapi ini acak-acak aja. Dia kata. Aduh. Cukup-cukuplah saudara. Jangan kita izinkan sebarang penipuan dalam politik ini. Boleh kita berbeza politik, tetapi jangan sesekali kita menjaga otak dan fikiran kita. Sehingga kan Mahathir begitu mudah nak menipu kita. Mesti saudara tertanya, kenapa tiba-tiba Mahathir suka berdemonstrasi? Dia bukan orang demonstrasi. Dia anti kepada demonstrasi. 22 tahun dia orang paling anti kepada demonstrasi. Di zaman dia lah orang berdemo pernah merasa pukulan FRU. Zaman dia, saudara. Zaman dia Perdana Menteri. Rakyat dipukul, disepak terjang oleh FRU. Di zaman dia, rakyat disembur dengan air gas. Di zaman dia, rakyat disembur dengan air kimia. Di zaman dia, rakyat ditembak dengan senjata FRU. Zaman Mahathir, saudara. Lepas pada zaman Mahathir, tak ada lagi Perdana Menteri yang memukul orang berdemonstrasi. Anwar Ibrahim jauh sekali. Tak usik pun orang berdemo ni. Tapi zaman Mahathir, apa yang tak dapat? Apa yang saudara tak rasa bila berhimpun zaman Mahathir? Kalau saudara orang lama, budak baru mungkin dia tak hidup zaman tu. Ya, budak-budak yang sunat laser ni mungkin dia tak rasa. Bagaimana sepak terajang FRU. Pukulan berantan FRU. Ada makcik yang direntak baju dan tudung dia dalam demonstrasi. Zaman Mahathir, saudara. Yang hari ni Dewan PC mengatakan Anwar, rejim Anwar. Sebab dia ingat yang datang wartawan-wartawan yang dengar tu muda-muda. Tak tahu zaman itu. Tapi kalau ada wartawan-wartawan yang rajin mendapat maklumat, lah ada wartawan-wartawan yang lama, wartawan takkan tergamak nak berada di depan Mahathir ketika itu. Wartawan itu akan lari meninggalkan Mahathir. Ini manusia paling bangsat dan paling munafik dan hipokrit. Tak wajar kita nak terberbual manusia seperti Mahathir ini. Anwar zalim, Anwar tak adil. Di zaman Anwar, sesiapa buat ada kes, kena lalui proses mahkamah. Kena lalui proses mahkamah. Bebas tak bebas, itu proses mahkamah. Tapi dia kata Anwar bebaskan Zahid.
Anwar bebaskan orang ni, lepaskan orang ini. Saya dah beritahu Mahathir. Paling-paling tidak, kalau dah Zahid tu ada DNA pun, parti-parti lain pernah buat DNA. Orang lain pernah ada kes DNA. Paling-paling tidaknya DNA Zahid pun dia lalui proses mahkamah. Dia masuk pintu mahkamah. Dia berada dalam galeri mahkamah. Tapi di zaman kamu sumbat orang dalam penjara bertahun-tahun tanpa duduk dan masuk dalam mahkamah. Puluhan orang kamu tahan bawah ASA tanpa mereka masuk pintu pagar mahkamah, tanpa mereka berada dalam galeri mahkamah. Macam binatang kamu tangkap orang waktu itu. Macam kamu tangkap binatang liar. Masuk ke dalam. Hari ini kamu nak kata Anwar zalim. Ya, pada kamu Anwar zalim sebab anak kamu. Anak orang lain kena, pernah kamu fikir? Orang lain masuk penjara kerana dia fitnah. Pernah kamu fikir? Sekurang-kurangnya anak kamu diberi masa. Tempoh 30 hari. Bukan dia pergi tangkap tengah jalan. Bukan dia pergi rempuh rumah. Diberi masa dengan cara yang baik. Kalau ada harta, istiar harta apa susah. Parti keadilan ini tak perlu SPM arah pun. Setiap kali paling raya, Presiden kita arahkan semua calon istiar harta. Ini amalan parti keadilan. Wajib bagi semua calon istiar harta. Tak perlu SPM suruh pun. Kami dan parti keadilan buat sendiri. Ini SPM suruh pun pada kamu anggap zalim. Itu dia bagi masa. Kalau kamu tak mencuri, takut apa nak istiar? Nak bandingkan dengan Anwar, kamu buat PC tu pun, dia berapa jam kamu buat PC. Sikit pun tak ada gangguan. Sampai habis. Sampai wartawan tak tahu nak tanya. Berapa orang je yang bertanya? Dalam sekali Papukari tanya. Dengan wartawan tak nak tanya. Wartawan yang tak nak tanya. Itu pasal apa? Jemu dengan jawapan dia. Bohong. Sebab tu wartawan 2-3 orang je bertanya. Lepas tu Papukari tanya. Tanya pun soalan yang bodoh. Dapatlah jawapan yang bodoh. Sampai habis PC. Tak ada siapa ganggu pun. Tapi dia kata, bawah Perdana Menteri 10 ni mana ada hak bersuara dah. Tak boleh bersuara dah. Tun pun tak boleh bersuara. Kalu. Tak boleh bersuara apa nama. Kalu. Padahal sampai habis PC. Tak ada orang ganggu pun. Berbanding dengan Anwar. Tengah buat PC. Digempuh oleh polis. Digempuh oleh UTK. Tengah buat PC ketika itu. Saudara boleh buka tengok YouTube. Tengah buat sinar akhbar, dia dirempuh. Bukan sekadar rempuh PC itu. Tetapi rumah dia dipecahkan. Dan malam itu juga dia ditangkap. Ditumbuk, dibelasah. Kamu kena Mahathir macam tu. Saya rasa kamu tak payah tumbuk, tak payah belasah pun. Saya rasa tengah buat PC tu, kalau ada FIU sergah aja, terus kejar ke AJN lah jawabnya. Tak payah tangkap, tak payah gari orang tua tu. Kalau tengah buat PC, saya rasa kalau ada polis masuk, sergah aja. Tun, macam tu kan. Terus macam tu je. Apa nama? Macam tu lah. Tak sedar diri, bukan sihat sangat pun. Mengata orang zalim, lupa diri sendiri. Dia buat lebih pada itu. Itu yang Lokman Adam selalu sebut. Mahathir ni usahakan masuk penjara. Masuk lokal 1 malam cukup lah. 1 malam je dia tahan lokal. Gigit ke seekor semut je, hantar IJN lah. Tapi masih tak sedar diri. Masih ingat dia muda lagi. Dia nasib baik sebab dia dapat Perdana Menteri yang bersabar kuat. Kuat sabar dia. Tak macam kamu Mahathir. Kamu kata Anwar zalim, kamu panggil dia rejim Anwar. Kamu ingat orang lupa. Waktu kamu angkat sumpah, jadi Perdana Menteri 22 bulan, buat kerjaan PH. Sebaik saja kamu angkat sumpah, apa kamu buat? Kamu tukar ketua hakim, tukar peguam negara, tukar ketua polis negara, tukar Pusatjaya SPRM. Semua kamu tukar badan-badan ini. Sebab apa? Nak melaksanakan agenda jahat kamu. Lepas tu kamu buru Najib. Siang malam, bulan puasa pun kamu kacau rumah dia. Waktu sahur pun kamu geledah rumah dia. Kita bukan sokong Najib, kita lawan Najib. Tapi bila kita nak buat satu benda, ada batas dia. Nak tangkap orang bersalah, bawa dia ke mahkamah. Bukan cara kita boleh buat macam tu kat kehidupan keluarga dia. Nak aibkan dia.
Sampai rumah dia kat Pekan, mak dia kat Pekan tebuk atap. Rempuh rumah mak dia. Apa dosa mak dia? Ni zaman kamu sebab kamu dendam. Kamu jadi Perdana Menteri Bawah Kerajaan PH sebab apa? Sebab bukan kamu nak bela rakyat pun. Bukan kamu nak melaksanakan agenda reformasi pun. Kami masuk pilihan raya. Kami menjanjikan agenda reformasi. Tapi kamu tak buat. Bila kami beri peluang kamu jadi Perdana Menteri. Kamu nak jawatan itu kerana kamu nak lepaskan dendam kepada Najib. Itu saja. Sebab itu kamu tak lama jadi Perdana Menteri. Sebab kamu tidak ada keinginan untuk nak bantu negara kita. Kamu lebih kepada melepaskan dendam kamu kepada Najib. Sebab Najib tidak bantu kamu. Sebab Najib tidak bantu Mukhris dalam UMNO. Itu je cerita dia. Kerana anak dia, Najib tak nak bagi peluang anak dia bangkit dalam UMNO. Anak dia nak bertanding, naik presiden UMNO. Najib tak sokong anak dia aja. Dia sanggup buat macam tu. Jangan sentuh anak dia. Anak Kerala dia jangan disentuh. Kamu boleh sentuh orang lain. Kamu boleh fitnah orang lain. Kamu boleh dakwa orang lain. Tapi anak Kerala ni jangan sentuh. Kalau sentuh Kalu, dia sanggup buat apa? Ini Mahathir. Dia manusia, dua makhluk dalam Malaysia ni. Kalau tak ada aman negara kita, Mahathir, Hadi, Haji Hadi. Dua je. Tak ada lah negara kita. Negara kita aman insyaAllah. Ni perosak ni. Kalau Hadi kata kita dulu kerenggak. Waktu dia jadi kerajaan kita dulu kerengga, dia kata mengganggu dia. Kami buat kerajaan Madani sekarang ni, kami bukan diganggu oleh kerengga. Tetapi kami diganggu oleh Persib yang tidak bertuan sekarang ni. Satu Persib penunggang agama, satu Persib penunggang kaum. So sembanglah Mahathir nak pertahankan Melayu. Duk sembang dalam memorandum. Kita kena bagi tahu Agung, Melayu dengan Agung. Ramai orang mati bunuh diri. Bawa lah data. Jangan cakap ramai aja. Kes bunuh diri ni semenjak merdeka ada. Zaman Jepun dulu pun ada orang bunuh diri. Negara maju, Arab Saudi tu pun ada orang bunuh diri. Kat Brunei pun ada kes bunuh diri. Banyak semua negara ada kes bunuh diri ni. Tiba-tiba bila Anwar Ibrahim kes bunuh diri, ramai kerana Anwar Ibrahim. Dapatkan data tu daripada polis. Bunuh diri ni kes apa? Kalau bunuh diri zaman Deng Cirit tu betul. Kes bunuh diri tekanan hidup. PKP, kerja tak ada. Tak boleh kerja. Sewa kedai kena bayar. Hutang Along kena bayar. Hari-hari Along buru nak bayar. Hutang, duit tak ada. Kerja tak ada. Makan anak bini tak ada. Tu ramai meningkat kes bunuh diri zaman Deng Cirit. Waktu tu ke mana kamu Mahathir? Kenapa kamu tak bercakap waktu itu? Waktu Deng Cirit kes bunuh diri meningkat. Dan orang Melayu mati. Yang bukan Melayu pun mati. Satu hari beratus orang. Satu hari. 300 lebih mati. Kerana kegagalan kerajaan menangani COVID ketika itu. Itu yang mati, saudara. Yang bunuh diri meningkat. Waktu itu mana suara Mahathir? Dia seronok kat rumah dengan anak cucu dia. Dia seronok kat rumah. Dia tak berbunyi sebab apa? Sebab Deng Cirit tidak kacau anak dia. Mana-mana Perdana Menteri yang tak usik anak dia, sentosa hidup dia. Tapi kalau tak ikut cakap Mahathir, siap engkau. Sebab itu Pak Lah jatuh. Walaupun Pak Lah itu adalah lantikan Mahathir sendiri. Sebab apa dia usaha jatuhkan Pak Lah? Sebab Pak Lah tak nak dengar cakap dia. Walaupun Pak Lah itu dia yang pilih. Mahathir yang pilih. Sebab dia ingat Pak Lah akan ikut cakap dia. Tapi Pak Lah tak nak ikut cakap dia. Bila Pak Lah tak nak buat Jabatan Bengkok yang dia idam-idamkan itu. Dia dah rancang dah Jabatan Bengkok. Kroni dia dah dapat dah projek Jabatan Bengkok. Tiba-tiba Pak Lah batalkan. Punyalah marah dia. Dan dia dendam kesemangat Pak Lah. Dia gunakan Deng Cirit ini. Dalam UMNO waktu itu. Untuk menekan Pak Lah supaya turun. Dan Deng Cirit pun tak sedar diri. Sanggup tikam kawan dia sendiri. Sanggup tikam Presiden UMNO daripada belakang. Kerana ikut cakap Mahathir Kerala Kalu. Pak ni, Deng Cirit ni dulu lagi perangai khianat dia macam tu. Dia sanggup tikam kawan. Lama dah saudara. Dalam UMNO pun dia buat. Pak Lah tu dia tikam di belakang. Siapa kata? Pak Lah sendiri cakap. So buka YouTube persidangan Agung UMNO. Pimpinan Agung UMNO. Pak Lah cakap berdepan perwakilan. Waktu itu dia nak mengumumkan. Dia nak minta jawatan sebagai Presiden UMNO. Pak Lah mengumumkan depan pimpinan. Deng Cirit ada sebelah sebagai naib Presiden. Depan-depan Pak Lah bagi tahu dia merasa sedih, kesal kerana
tindakan oleh Muhyiddin Yassin waktu itu. Kerana menekan dia. Tapi saya maafkan, dia kata. Tersengih Din Cirit di sebelah. Dia seronok lah. Pasal tekanan dia berjaya dan akhirnya Pak Lah turun. Pak Lah turun naik Najib. Mula-mula Mahathir setuju. Puji Najib. Saya sukalah Najib jadi menteri. Tak apa, saya terhutang budi dengan bapa dia, Tun Razak dulu. Jadi Najib ni mewarisi Tun Razak. Dia puji. Sebab apa? Dia ada plan. Supaya kehendak dia akan ditunaikan oleh Najib. Dia harap Najib boleh tolong dia. Tolong dia dan anak-anak dia. Apa yang berlaku, saudara? Ya? Waktu Najib menteri. Anak dia nak bertanding sebagai naib Presiden UMNO. Mukhlis Mahathir. Mukhlis ni dalam UMNO tak pernah menang dalam pertandingan jawatan UMNO. Dia berada dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO bukan kerana dia bertanding. Dia berada dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO sebab dia Menteri Besar, automatik berada dalam MKT UMNO. Dia tidak menang bertanding. Tiba-tiba dia nak bertanding naik Presiden. Dan Mahathir minta restu Najib supaya menyokong anak dia sebagai naib Presiden. Sebab dalam UMNO ni, kalau dah Presiden recommend seorang, biasanya boleh menang. Kalau Presiden kata, kita angkatlah seorang, Mukhlis, sebagai calon naib Presiden, boleh katakan ada harapan menang lah. Presiden sendiri yang recommend. Ini yang Mahathir nak. Dia minta Najib recommend anak dia dalam 3 jawatan naib Presiden. Tapi Najib beritahu apa? Bukan dia tak nak sokong. Tetapi katanya biasanya orang yang bertanding naib Presiden ni adalah daripada mereka yang bertanding, menang bertanding MKT. Dia kena duduk MKT dulu. Menang ke MKT dulu, barulah duduk di naib Presiden kalau nak bertanding. Sedangkan Mukhlis tidak pernah menang MKT. Itu jawapan Najib. Mahathir tak marah. Sebab dia nak anak dia naik dengan special. Anak dia mesti dapat layanan istimewa. Tak perlu menang MKT. Nak terus naik Presiden je. Sebab dia plan anak dia akan jadi Perdana Menteri. Nak jadi Perdana Menteri dalam UMNO ni kena duduk MKT. Duduk dekat naik Presiden. Lepas tu timbalan. Lepas tu jadi Presiden, jadi Menteri. Adalah warisan Kerala akan merintah negara kita ini. Dia harap macam tu. Tapi Najib tak layan. Di situlah bermulanya dia bermusuh dengan Najib. Dia bukan kita dalam PH. Kami dalam PH lawan Najib bukan kerana peribadi. Kami tak sentuh peribadi dia. Kita lawan atas dasar. Sebelum Najib pun kita lawan Pak Lah. Atas dasar juga. Dasar kerajaan kita lawan. Kita lawan Mahathir pun atas dasar. Bukan kerana dendam peribadi dengan Najib, tak. Tapi Mahathir tak. Dia lawan. Nak tukar Perdana Menteri itu bukan kerana dasar. Tapi kerana peribadi. Kau tak ikut cakap aku akan jatuhkan kau. Tu Pak Lah jatuh sebab itu. Sebab projek Jawatan Bangkok ke Singapura, Pak Lah batalkan. Marah sangat dia. Dia marahkan Najib sebab apa? Sebab Najib tak bantu anak dia. Dia marahkan Najib. Dalam program program Keluar Sekejap tu, kan dia terus terang. Bila KJ tanya dia, saya nak tanya Tun, kenapa Tun marah sangat ke saya ni? KJ tanya dia. Selamba je jawab. Sebab kau lawan anak, sebab you lawan anak saya. Dia tak suka KJ sebab KJ lawan anak dia. Semua peribadi, saudara. Bukan kerana negara pun, bukan kerana bangsa pun. Jauh sekali kerana agama. Semua kepentingan keluarga dia. Dia kalau boleh Malaysia ni, orang lain nak mampuslah semua. Biar keturunan Kerala saja berada dalam negara kita ni. Kita yang bodoh sangat ni, ikut cakap dia, orang tua nak 100 tahun ni, dan sepuluh nyanyuk ni, kenapa? Nak jatuh ke Anwar bukan kerana dasar. Sebab itu kita tengok memorandum yang hantar pada istana tu. Apa yang penting? Memorandum sampah. Satu fakta pun. Oh, negara susah, rakyat tak makan. Berapa orang kat Melayu Putih? Tanya. Seorang pun tak ada lagi yang kat Melayu Putih tahu. Kalau ada pun satu rumah kat Terengganu, itu pun kat Melayu Putih sebab tak ada air kat Terengganu. Itu je. Tak ada tak makan kat Melayu Putih. Yang bunuh diri. Tengok statistik bunuh diri kenapa? Apakah kerana tidak ada kerja, tekanan hidup? Tak, bunuh diri kadang putus cinta. Bunuh diri kadang sebab dia bergaduh. Jadi baca kisah, ada anak bunuh ibu, dia kata. Dalam memorandum tu. Sekarang ni kes teruk dah. Tertekan rakyat. Sampai ada anak sanggup bunuh ibu. Ada suami sanggup bunuh isteri. Cek dulu dah fakta. Yang kes bunuh sebab apa?
Dia bunuh ibu dia, penagih dadah, bunuh ibu. Minta duit dengan mak, mak tak bagi, dia bunuh mak dia. Yang suami pula bunuh isteri sebab apa? Kes cemburu. Apa kena mengenai dengan PMX? Semua kes kamu nak kumpulkan. Di zaman Mahathir saya tak bagi tahu. Ya, zaman kamu Mahathir, hari ni kamu beritahu 17 orang. Kamu beritahu dengan Agong, kes terjun jambatan 17 orang. Bunuh diri kes jambatan. Kamu nak salahkan Anwar Ibrahim. Kes dan semua salah Anwar Ibrahim. Kamu nak beritahu Agong. Kamu ingat Agong bodoh macam kamu. Terjun jambatan kerana Anwar Ibrahim punya pentadbiran. 17 orang. Kamu kumpulkan kes sejak tahun 2021. Saya nak beritahu Mahathir. Zaman kamu pada menteri, bukan 2-3 tahun tau. Yang kamu sebut 17 orang, 7 jambatan tu, dah berapa tahun kamu kumpulkan. Dapat 17 orang. Zaman kamu pada menteri, bukan tak payah kumpul 1 tahun. 1 hari saja. 18 lebih mati di Memadi. Ini zaman kamu. Bukan mati putus cinta. Bukan mati kerana diburu alung. Bukan mati ditembak oleh askar Jepun. Bukan mati dipukul oleh DAP. Mati di Mali. Yang kamu kata mati katak. Zaman kamu. 1 hari je. Kenapa waktu itu kamu tak jawatan? Kegagalan kamu. Kamu mengarahkan polis pergi gempur orang kampung. Berlaku tembak-menembak. Atas arahan kamu. Kamu Perdana Menteri waktu itu. Kamu berada di Malaysia waktu itu. Kenapa kamu tak jawatan? Yang mati itu bukan Cina. Bukan India. Yang mati itu orang Melayu. Yang mati itu orang Islam. Anggota Pasukan Keselamatan pun ada orang Melayu Islam yang juga turut terkorban. Kenapa kamu tidak bertanggungjawab waktu itu? Kenapa kamu tak jawatan ketika itu?